Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke eksekusi kawasan. Hari ini saya akan memberi penjelasan tentang SOP murid-murid datang ke sekolah. Murid-murid, apabila murid-murid sampai ke kawasan sini, pihak sekolah telah menyediakan pembersih tangan atau dipanggil sanitizer. Murid-murid diminta mencuci tangan, lepas itu akan diambil suhu badan oleh guru bertugas. Kalau suhu badan anda di bawah 37.5, jadi murid-murid dapat beredar ke kawasan yang seterusnya. Kalau suhu anda melebihi 38 Celsius, jadi akan diminta bawa balik oleh ibu bapa. Jadi pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa segera. Kalau suhu badan murid-murid antara 37.5 dengan 37.9, jadi akan diminta berehat di kawasan yang ditetapkan sebentar. Lepas itu akan diambil suhu badan kali kedua. Kalau suhu anda turun di bawah 37.5, jadi akan beredar ke kawasan seterusnya. Kalau suhu badan masih kekal melebihi 37.5, pihak sekolah juga akan menghubungi keluarga, jadi akan dibawa balik oleh keluarga dan mendapat rawatan di klinik. Wahai murid-murid, selepas stesen pertama iaitu mengambil suhu badan anda dan mencuci tangan, murid-murid boleh terus masuk ke bilik darjah masing-masing dan mesti ingat mengikut arah anak panah laluan selamat ini dan terus masuk ke bilik darjah anda. Masih ingat bilik darjah anda tak? Bilik darjah murid sesi petang tidak berubah. Murid-murid, apabila murid-murid di dalam bilik darjah, pihak sekolah telah menyediakan beberapa informasi yang sangat penting. Informasi yang pertama ialah pelan kedudukan murid. Jadi di sini setiap orang murid telah ditetapkan tempat duduk. Okey, jadi murid-murid dinasihati bahawa kekal di tempat duduk sepanjang masa berada di bilik darjah. Jadi jangan berjalan-jalan atau bersia-sia di sana sini. Selain itu, pihak sekolah menyediakan pelan lantai sekolah dan arah-arah yang boleh dijalan oleh murid-murid. Mesti ikut anak panah. Dan sini ada simbol dan beberapa informasi penting pelan kecemasan. Dan yang ini ialah SOP pencegahan penularan jangkitan COVID-19. Jadi pihak sekolah akan sentiasa menjamin keselamatan dan kesihatan murid-murid. Jadi di sini kami boleh nampak bahawa setiap murid ada label nama di atas permukaan meja. Jadi ini untuk memastikan bahawa murid-murid dapat kekal dan duduk di tempat masing-masing sahaja. Apabila waktu PDD, iaitu waktu pengajaran dan pembelajaran, cikgu-cikgu kita akan mengajar di bahagian hadapan dan murid-murid pun akan belajar di tempat duduk masing-masing. Setiap kali pertukaran guru, jadi guru akan menggunakan pembersih tangan ataupun sanitizer untuk mencuci tangan. Jadi sama juga bagi murid-murid. Murid-murid kalau nak pergi ke bilik air, setiap kelas hanya diperkenankan seorang murid keluar pada satu masa. Jadi apabila murid balik dari bilik air pun perlu menggunakan pembersih tangan untuk mencuci tangan. Jadi murid-murid pada waktu rehat, pihak sekolah telah berbincang dengan pengusaha kantin bahawa kami menggunakan sistem tempahan makanan secara mingguan. Bermakna ibu bapa boleh menghubungi pihak
pengusaha kantin untuk membuat tempahan mingguan bagi anak-anak anda. Jadi jangan lupa membawa garpu dan sudu sendiri dari rumah. Okey. Jadi pengusaha kantin akan mengambil tempahan, lepas itu akan menggunakan cara bungkus, akan membawa bungkusan ke sekolah. Jadi, murid-murid pada waktu rehat, murid-murid diperkenalkan makan di dalam bilik darjah. Jadi, sistem yang digunakan oleh sekolah kita adalah sistem tempahan. Manakala, kalau murid pun diperkenalkan membawa bekalan ke sekolah, hanya ibu bapa dilarang menghantar makanan kepada anak-anak di sekolah. Jadi ingat, sama ada murid boleh membuat tempahan dengan pengusaha kantin ataupun membawa bekalan dari rumah ke sekolah. Jadi pada waktu rehat, kami ada guru bertugas pada setiap kelas untuk menemani anak-anak anda ataupun menemani murid-murid makan bersama. Jadi apabila makan, tentulah topping mulut akan disimpan dengan baik. Disimpan dengan baik, sama ada sediakan satu beg plastik atau satu bekas untuk menyimpan topping mulut. Selepas makan, murid-murid boleh membuang kertas ataupun sisa makanan ataupun bekas ke dalam tong sampah tertutup yang disediakan khas di setiap bilik darjah. Dan ingat, selepas makan, setiap murid mesti membersihkan meja sendiri, sama ada membawa sehelai kain lap ataupun kertas tisu. Okey, jadi guru kami akan menggunakan air untuk pencuci, kalau perlu. Jadi di sini ada satu ingatan mesra bahawa untuk menjamin keselamatan semua murid, sudu dan garpu yang dibawa perlu sediakan sebuah beg plastik untuk masukkan supaya bawa ke rumah dan cuci di rumah. Okey. Dan di sini ada satu maklumat, murid-murid yang menyertai program INT akan disediakan makanan juga. Jadi program INT akan dimulakan pada 15 Julai 2020. Ini merupakan SOP makan pada waktu rehat. Jadi murid-murid, apabila kita masuk ke bilik air, kita pun perlu mengikuti SOP yang betul. Yang pertama, kita perlu berdiri ataupun berada di garisan 1 meter untuk menjaga penjarakan sosial. Yang kedua, apabila masuk ke bilik air, kita mesti ingatkan bahawa maksimum 3 orang murid, kerana sini hanya ada 3 buah bilik. Yang ketiga, di sini ada penunjuk pangkang bermakna singki ini tak boleh digunakan. Jadi bermakna setiap hari hanya diperkenalkan 2 orang murid mencuci tangan. Dan ingat, mesti cuci tangan mengikut 7 langkah membasuh tangan yang betul. Bagi murid-murid sesi petang, pada waktu terakhir, iaitu waktu lepas sekolah, pukul 6.20, murid-murid pun jangan risau dan duduk di tempat masing-masing dengan selamat, dan guru waktu terakhir akan menemani dan menjaga anda. Kami ada guru bertugas di pintu pagar. Apabila ibu bapa anda datang, jadi guru bertugas akan memanggil nama murid dengan menggunakan PA system. Jadi murid-murid dapat keluar dari kelas dan ikut arah. Kami ada anak panah sini dan ikut satu lorong yang selamat sampai ke arah pintu masuk, arah pintu pagar. Lepas itu boleh naik ke kereta ibu bapa dan balik ke rumah dengan selamat.